KPM. Wah, banyaknya promosi best. Ada sale. Alamak, habis pula bateri. Aduh, lupa cas lah. Macam mana ni? Tak boleh nak call, tak boleh nak online. Tak apalah, kita letak tepi dulu. Charger pun tak ada ni. Assalamualaikum. Hai semua. Anda sedang menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya, Nisa K. Selama 1 jam ini, seperti biasa kita akan belajar satu lagi mata pelajaran yang best dan menarik. Topik kita hari ini, itu nanti Nisa akan beritahu. Kita akan tengok dahulu profil guru yang akan bersama-sama dengan kita. Jom sama-sama kita saksikan. Baiklah semua, jom kita sama-sama persilakan Ustazah Nurul Nadia dari SMKP Taman Petaling Jaya Selangor. Apa khabar Ustazah? Selamat pagi. Baik, Alhamdulillah. Nisa apa khabar? Alhamdulillah sihat. Selamat kembali ke Teras. Terima kasih Nisa. Okey, maklumlah. Macam biasalah kita ada nak belajar subjek. Hari ini adalah pendidikan Islam dan tajuk kita adalah perkara yang membatalkan iman. Sebelum kita pergi kepada apa kita nak belajar hari ini, kita nak berkenalan dengan rakan-rakan yang akan turut bersama-sama dengan kita pada hari ini. Jadi jom kita persilakan kawan-kawan baru saya dari SMKP Taman Petaling. Assalamualaikum, hai. Wah, semuanya manis-manis, tersenyum manis je semua. Jadi kita nak berkenalan dahulu dengan mereka. Boleh tak kita mulakan dengan Adeline? Saya kira Adeline ni dia tidak bersorangan. Dia berdua. Kenapa tu? Jom kita berkenalan dengan mereka. Silakan. Assalamualaikum kepada Kak Nisa dan Ustazah. Saya Nur Azrin Khairin binti Johidi dan ini kembar saya. Saya Nur Adeline Khairin binti Johidi dan kami berdua daripada SMK Perempuan Taman Petaling. Baiklah, terima kasih Adeline dan Azrin. Bertemu lagi kita ya, kembar kita ni. Baiklah, seterusnya kita ada Adriana. Silakan Adriana. Assalamualaikum Kak Nisa dan Ustazah. Saya Nadia binti Muhammad Syaril dari SMK Taman Petaling. Baik, terima kasih Adriana. Kemudian kita ada Syamimi. Silakan Syamimi. Assalamualaikum Kak Nisa dan Ustazah. Saya Syamimi Ayuni dari Sekolah SMKP Taman Petaling. Baik, terima kasih. Seterusnya kita persilakan Diana. Assalamualaikum Kak Nisa dan Ustazah. Saya Nudiana Syahra binti Muhammad Azhar. Saya dari SMKP Taman Petaling. Baik, terima kasih Diana. Kemudian kita ada Fatin. Silakan Fatin. Assalamualaikum kepada Ustazah dan Kak Nisa. Saya Nur Fatin Syah binti Nur Hisham dari SMKP Taman Petaling. Baik, terima kasih. Dan yang terakhir sekali kita ada rakan kita yang bernama Rita. Silakan. Assalamualaikum kepada Ustazah Nadia. Saya Syaliza binti Razan dari SMKP Taman Petaling. Baiklah, itu dia. Kita ada 7 pelajar yang akan bersama-sama kita. Puteri-puteri, 7 orang puteri-puteri dari SMKP Taman Petaling akan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Dan tajuk kita adalah perkara yang membatalkan iman. Apa yang sebenarnya kita nak belajar hari ini, Ustazah? Baiklah Nisa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Nisa, tadi Ustazah nampak Nisa kehabisan bateri kan? Yo, dah habis pula. Betul, lupa pula nak cas Ustazah. Okey. Jadi pada hari ini Ustazah nak kaitkan dengan kehabisan bateri Nisa tu dengan tajuk kita iaitu perkara-perkara yang membatalkan iman. Okay, bagi Ustazah untuk mendekatkan tajuk ini dengan para pelajar sekalian, Ustazah analogikan iman ini seperti bateri. Okay, kalau bateri kita ni tahap maksimum yang 100% tu, maksudnya kita ini di samping melakukan ibadah fardu, kita juga melakukan ibadah-ibadah sunat seperti solat sunat, membaca Al-Quran, sedekah dan juga selawat. Kemudian kita berpuasa sunat. Itu akan membuatkan iman kita berada di tahap yang maksimum. Disebabkan itu Nisa, para ulama salaf dahulu mereka berpendapat bahawasanya iman kita ni ada bertambah dan ada berkurang. Betul, bila tu berkurang Nisa? Berkurang maknanya kalau kita melakukan perkara, kalau
kalau menambah iman, perkara yang menambah iman, maknanya kalau iman kita kurang tu perkara yang mengurangkan lah. Ya betul, perkara-perkara seperti kita lalai lah sepanjang kita melakukan rutin harian kita, mungkin kita ada lalai, kita melakukan maksiat. Dan juga yang paling teruk yang kita takut adalah bila bateri kita ni ataupun iman kita berada pada tahap yang paling bawah. Nak charge pun tak boleh dah. Apabila kita melakukan perkara-perkara yang merosakkan iman. Merosakkan iman. Baiklah, ini perkara yang kita nak belajar pada hari ini, di mana Ustazah Nadia telah menganalogikan macam kita cas bateri lah ya. Betul. Kita cas sejam 2 jam dah penuh. Sama seperti dalam hidup kita, kita mestilah melakukan perkara untuk mengecas tahap keimanan kita. Betul tak Ustazah? Betul. Dengan baiklah, kita akan teruskan baik. pembelajaran kita selepas ini. Kita berhenti rehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali ke Teras Didik TV KPM. Iman bererti percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai umat Islam, kita hendaklah mengawal diri daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cara menjaga iman adalah seperti mengucap dengan lisan, meyakini dengan hati, mengamalkan dengan perbuatan atau tindakan. Apa yang saya fahami tentang keimanan secara ringkasnya adalah keyakinan terhadap wujudnya Allah dengan hati yang dilafazkan dengan kata-kata dan dilaksanakan dengan amalan. Selain itu, iman juga merupakan kurniaan Allah terhadap hamba-hambanya dan merupakan nikmat yang paling besar dan tiada bolak-baliknya untuk dibandingkan dengan harta seisi dunia. Iman adalah sesuatu perkara yang amat sulit untuk dijaga. Namun, sebagai seorang umat Islam, kita hendaklah berusaha sedaya upaya untuk menjaga keimanan kita. Seperti yang kita tahu, terdapat 6 perkara di dalam rukun iman. Jika kita tidak percaya akan rukun iman ini, maka iman kita akan terbatal. Iman terbatal disebabkan oleh tidak percaya atau ragu-ragu dengan perkara yang berkaitan dengan ketuhanan. Jadi, bagaimanakah kita hendak memelihara atau menjaga keimanan tersebut? Antaranya, kita hendaklah berdoa dan memohon petunjuk Allah agar sentiasa beristiqamah di atas agama Islam. Selain itu, kita juga hendaklah melakukan amalan soleh seperti bersedekah atau membaca Al-Quran untuk mengukuhkan keimanan. Kita juga hendaklah sentiasa beristighfar dan memohon ampunan daripada Allah. Oleh itu, umat Islam wajib memelihara iman mereka untuk mengelakkan diri daripada kekufuran. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton Teras di Didik TV KPM. Sebelum kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita, saya nak jemput Ustazah untuk kita sanitasi dahulu tangan kita. Baiklah. Dengan melazimkan norma baharu ya, demi menjaga keselamatan diri dan juga orang sekeliling. Okey, baiklah saya pula ya. Baik. Hari ini topik kita adalah perkara yang membatalkan iman di bawah mata pelajaran pendidikan Islam, bersama-sama dengan saya Ustazah Nadia dan rakan-rakan saya dari SMKP Taman Petaling Jaya. Jadi Ustazah, mari kita mulakan. Silakan Ustazah. Baiklah Nisa. Pada hari ini kita akan mempelajari salah satu tajuk iaitu perkara yang membatalkan iman dalam bidang akidah. Sebelum kita memulakan pelajaran kita, murid-murid juga di rumah dan juga di dalam Google Meet boleh membuka buku teks muka surat 75 hingga 82. Okay, pada akhir sesi pembelajaran kita pada hari ini, diharapkan murid-murid dapat menjelaskan perkara yang membatalkan iman. Yang kedua, dapat menjelaskan kesan melakukan perkara yang membatalkan iman. Dan yang ketiga, dapat menerangkan cara menjauhi perkara yang membatalkan iman. Baik. Seterusnya Nisa dan juga anak-anak sekalian,
sebagai seorang Muslim, nikmat iman dan juga Islam adalah nikmat yang paling besar yang kita perolehi selain daripada nikmat lainlah, nikmat kesihatan, nikmat harta dan sebagainya. Okay, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 102 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah sesekali kamu mati melainkan dalam keadaan seorang Muslim. Baiklah, seterusnya Nisa, kita nak dengar celoteh daripada anak-anak kita dalam Google Meet ni. Boleh tak Ustazah nak tanya pada kamu, ini adalah sebahagian daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan iman kita. Jadi kita boleh tak tanya pada anak murid kita, apa yang dikatakan dengan murtad? Siapa boleh kongsikan? Ada tak yang boleh bagi pandangan dengan apakah yang dimaksudkan dengan murtad? Okey, Adriana, silakan. Silakan Adriana. Murtad bermaksud keluar dari sesuatu agama atau masuk ke agama, keluar daripada agama tu. Okey, maksud Adriana tu seseorang itu dia keluar daripada agama Islam. Seterusnya ada sesiapa yang boleh berkongsi dengan Ustazah apakah yang dimaksudkan dengan etis? Siapa tahu etis ni apa? Boleh kongsikan dengan kami. Boleh tak sesiapa yang apa ni yang tahu apakah yang dimaksudkan dengan etis? Okey, etis ni adalah golongan yang tidak mempercayai Tuhan. Okey, seterusnya okey, apakah yang dimaksudkan dengan amalan sihir? Okey. Apa yang dimaksudkan dengan sihir? Ni selalu ni kita baca kat mana-mana. Okey, Syamimi, silakan. Sihir ialah perbuatan yang memudaratkan orang lain dengan bantuan jin, contohnya seperti santau. Okey, bagus. Okey, sihir adalah perbuatan yang melibatkan jin lah untuk memudaratkan orang lain ataupun dia untuk apa ni kita kata menipu orang lain ke dan sebagainya. Seterusnya syirik. Siapa boleh kongsikan siapa boleh kongsi apa itu syirik? Okey, baiklah Fatin ke Adlin tadi. Okey, Fatin, silakan. Syirik ialah perbuatan menyekutukan Allah dalam apa jua bentuk, sama ada dari perkataan, pegangan, perbuatan dan iktikad, iaitu menjadikan sesuatu yang lain sekutu dengannya. Okey, bagus. Fatin, maksudnya kita ni menyekutukan Allah sama ada dari segi zat, sifat ataupun perbuatan. Okey, seterusnya yang last sekali. Okey, khurafat. Apakah yang dimaksudkan dengan khurafat? Okey, Adlin. Silakan Adlin. Saya tak yakin je nak angkat tangan. Okey, Adlin, silakan. Khurafat dimaksudkan dengan kepercayaan dan perbuatan karut yang dianggap mempunyai hubungan dengan agama Islam, sedangkan pada hakikatnya bertentangan dengan tauhid dan syariat. Bagus, Adlin. Kepercayaan karut yang kita anggap sebenarnya ada hubungan dengan agama Islam, tapi sebenarnya dia bertentangan dengan syariat Islam. Ini kita katakan dia tidaklah berlaku secara meluas dalam masyarakat kita. Cuma dia berlaku mungkin dalam segelintir masyarakat Islam di negara kita. Okay, seterusnya Nisa dan rakan-rakan sekalian, anak sekalian, boleh tak nak minta Nisa bantu Ustazah? Boleh. Nisa dah kenal kan rakan-rakan Nisa dalam kelas kan? Okey, Nisa pilih salah satu nombor ni. Okey, contohnya nombor 1 Nisa tagging je. Nombor 1 Nisa pilih Syaurah Diana sebagai nombor 1. Kemudian nombor 2 Nisa pilih tulis. Nanti di akhir kita akan ada sesi untuk menggunakan nombor ini. Baik, okey. Nak bagi diorang pilih ke ataupun Nisa yang pilih? Saya pilihkan boleh tak kawan-kawan? Boleh ya? Okey, redha ya? Okey, insya-Allah boleh. Okey, nombor 1 saya nak bagi pada Rita. Boleh? Okey, Rita, get ready nombor 1. Okey, Rita nombor 1. Nombor 2 saya nak bagi pada Adriana. Okey. Boleh. Boleh ya? Okey. Nombor 3 kita boleh bagi dekat Syamimi tak? Boleh. Okey, Syamimi nombor 3. Nombor 4 kita beri pada Diana lah, Diana. Boleh. Okey, baik. Nombor 5 saya nak bagi pada pasangan kembar. Tulis better than one Ustazah. Dua minda mungkin lebih baik daripada satu. Kita lihat nombor 5 ya. Okey, si kembar nombor 5 dan yang terakhir sekali nombor 6 kita nak bagi pada Fatin. Okey, terima kasih Nisa. Saya dah pilihkan nombor untuk rakan-rakan saya Ustazah. Baiklah. Okey, kita teruskan ya.
Seterusnya, ini kita masuk khusus kepada tajuk kita. Okey, perkara-perkara yang batal iman ataupun iman boleh terbatal melalui 3 cara. Ya. Okey, tapi Ustazah dah rangkumkan di dalam akronim 1I, 2P. Okey, 1I ni kita tengok. 1I, I adalah i'tiqad. I'tiqad ini adalah kepercayaan ataupun yang melibatkan keimanan dalam hati. Ya. Okay, nanti kita akan tengok dengan lebih lanjut lagi lah. Okay, seterusnya, P yang pertama adalah perkataan dan juga P yang kedua adalah perbuatan. Okay, dah bersedia semua? Mari kita tengok apa itu perkara-perkara yang membatalkan iman. Okay, iman dari segi i'tiqad, ya, perkara yang membatalkan iman dari segi i'tiqad ialah tidak percaya atau ragu-ragu dengan perkara yang berkaitan. Yang pertama, al-uluhiyah, iaitu yang berkaitan dengan ketuhanan. So, jadi kalau kata ada soalan ataupun apa-apa perkara yang berkaitan dengan ketuhanan, kita kategorikan dia sebagai al-uluhiyah. Kemudian yang kedua adalah kenabian. Jadi perkara-perkara yang berkaitan dengan Nabi, kita kategorikan dia sebagai kenabian dalam bentuk, dalam kategori an-nubuwah. Dan yang ketiga adalah al-ghaibiyat, iaitu perkara-perkara ghaib. Dan yang keempat, asy-syariah, iaitu yang berkaitan dengan perundangan Islam. Jika kalau ada perkara-perkara yang ragu-ragu dalam kepercayaan kita, dalam aspek i'tiqad, dia terbahagi kepada 4 perkara ini. Seterusnya kita akan tengok satu persatu. Baiklah, al-uluhiyah ialah kita mengingkari kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta. Okey, kenapa kita merasakan bahawasanya ada kuasa lain yang bersama-sama memerintah alam ini. Jadi itu boleh dikategorikan sebagai perbatalnya iman kita. Okay, seterusnya kita mengingkari sifat kesempurnaan Allah seperti Maha mendengar dan juga Maha melihat. Okay, kita tak percaya bahawasanya Allah ini Maha mendengar walaupun dalam keadaan tersembunyi dalam hati kita Allah mampu untuk mendengar. Okay, seterusnya yang ketiga iaitu menyifatkan Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Okay, contohnya apa ni sifat yang tidak layak bagi Allah? Contohnya apa-apa sifat yang tidak sempurna. Kalau kita katakan di sini Allah Maha mendengar, betul tak? Ya, betul. Okay, kemudian Allah Maha melihat. Jadi mungkin kita menyifatkan Allah dengan perkataan yang bertentangan dengan mendengar. Tuli, somman dalam bahasa Arab. Kemudian kita kata kepada Allah ini buta, iaitu a'ma dalam bahasa Arab, kan itu tidak boleh begitu. Okay, seterusnya adalah meyakini kewujudan kuasa lain yang memerintah alam ini. Sama tadi kita ni ragu-ragu dalam hati kita bahawasanya Allah ini ada orang lain pula yang ada kuasa lain pula yang memerintah alam ini. Okey, baiklah Nisa. Seterusnya kita melihat kepada surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Okay, para ulama mentafsirkan bahawasanya surah Al-Ikhlas ini walaupun dia pendek, hanya ada 4 ayat sahaja, tapi surah ini mampu memurnikan ataupun mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, mari kita baca surah Al-Ikhlas. Yang pertama, ayat pertama ialah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad. Maksudnya katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat kita meminta sesuatu. Seterusnya lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan seterusnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi misalkan kalau kita nampak soalan-soalan jika ditanya kepada anak murid kita, mungkin ini boleh jadikan sebagai bahan tambahan dalam mereka menjawab soalan berkaitan dengan al-uluhiyah. Ya, baiklah. Okey, seterusnya rasa sunyi pula kan tanpa suara-suara. Ya, betul. Putih-putih kat belakang ni. Okey, boleh tak? Kawan-kawan kita ni fokus sangat Ustazah. Oh, okey. Boleh tak bantu Ustazah untuk baca aspek yang kedua, iaitu aspek kenabian, an-nubuwah. Kita nak macam mana yang mereka yang nak angkat tangan? Boleh tak angkat tangan, volunteer? Siapa nak cuba? Kalau tak nak angkat tangan, Kak Nisa akan panggil. Okey, Azrin. Okey, Azrin, silakan Azrin. Okey, Azrin. An-nubuwah. Baiklah. Yang pertama, mengingkari kenabian dan kerasulan salah seorang atau semua nabi dan rasul. Yang kedua, mengingkari kerasulan Nabi Muhammad SAW sebagai rasul dan nabi yang terakhir.
Baiklah, terima kasih Azrin. Di sini Nisa, kalau kita ini mengingkari salah satu Nabi daripada 25 orang Rasul, kita tak percaya. Kita stop dekat Nabi Musa sahaja ke, ataupun kita stop dekat Nabi Isa sahaja ke, ataupun kita ingkar ke semua Rasul-Rasul tersebut, itu boleh batal iman kita dalam aspek i'tiqad. Dan seterusnya kita tak percaya Nabi Muhammad ini sebagai Rasul yang terakhir. Itu juga boleh membatalkan iman kita. Okay, seterusnya Nisa. Okay, di sini Ustazah ada bagi sedikit info kepada anak-anak di rumah dan juga anak-anak di dalam Google Meet. Okay, kalau kita lihat di sini, ada ulama yang menyatakan bahawasanya para Rasul ini dan juga Nabi yang di bawah ni 124,000 orang. Okay, yang seterusnya Rasul dikatakan ada 313 orang. Tetapi di sini ada perselisihan para ulama. Okay, yang paling pastinya kita tengok pada di sini. Maksudnya kita yang wajib kita ketahui adalah 25 orang Rasul dan 5 orang Rasul adalah Rasul Ulul Azmi. Okey, di sini Nisa, anak-anak murid ni boleh tak kita minta diorang nyanyikan lagu? So dalam kelas, kalau kat kelas diorang selalu menyanyikan lagu. Ada 25 orang Rasul lah, para malaikat lah. Okey, jadi boleh tak kita nak minta diorang ni menyanyikan lagu? Lagu 25 Rasul boleh ya, boleh kawan? tak? Ya Rita, nak menyanyi ke? Silakan. Ustazah? Ya. Ya saya. Boleh tak saya nak bagi cadangan? Okey, cadangan apa? Kami tak nak menyanyi, tetapi kami nak menyampaikan sebuah pantun. Wah. Boleh tak Nisa? Lagi bagus. Nisa suka pantun-pantun ni. Jadi jom kita dengarkan pantun kawan-kawan kita dari SMKP Taman Petaling. Silakan. Okey, teruskan Rita. Manusia pertama bernama Adam. Idris putera bagi Kabil dan Ikrimah. Nabi Nuh sesudah Idris dan Adam, dan Hud pula menegakkan agama. Baik. Kenali Nabi Soleh Ibrahim, Lut Ismail juga seterusnya. Dicipta oleh Allah yang Rasul, wajib beriman semuanya. Okey, bagus. Seterusnya. Nabi Ishak seorang dermawan, dikurniakan anak Yakub namanya. Yusuf tampan, mampu tertawan, Ayub pula penyabar orangnya. Wah, okey, baiklah. Lagi? Ada lagi? Kitab Al-Quran bagai peneman dari kuasa Maha Esa. Adanya Nabi Daud Sulaiman, termasuk juga Ilyas Ilyasa. Okey, bagus. Ini Rasul terakhir, sumbangan diberi juga Jasmin. Yunus Zakaria 5 terakhir, dengan Jamilah dan Isa. Ya. Okey, terima kasih semua. Dah habis kasih. Kalau ada lagi tak yang belum berpantun? Rasa macam tak. Diana. Oh, Diana. Silakan Diana. Okey, silakan Diana. Bersikap jujur sepanjang masa, terutama ketika berjual beli. Cintailah Nabi Syuaib dan Musa, ingati juga Harun Zulkifli. Rasakan Nisa kan macam ada seorang Nabi yang belum mereka sebut Nisa. Ya, betul tu. Agak-agak kalau kawan-kawan sedang berpantun tadi, ada tak seorang nama Nabi yang kamu belum sebut? Siapa boleh kongsikan? Siapa yang boleh sebutkan nama Nabi kita? Clue dia Nabi yang terakhir. Ya. Adakah Nisa nak berpantun ke? Nanti saya akan buat pantun untuk kita semua, tapi nak tengok jawapan daripada kawan-kawan kita. Betul ke tidak ni? Okey, Nabi apa yang belum lagi disebut oleh kamu? Adeline ke Azrin? Nabi terakhir Nabi Muhammad. Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, bagus. Diharapkan boleh kita sama-sama refresh baliklah kan nama-nama Nabi kita yang telah disebut oleh rakan-rakan kita dalam Google Meet ini. Betul. Dan ada banyak cara untuk kita mengingati 25 nama Nabi-Nabi yang wajib kita ketahui seperti dalam lagu dan sebagainya. Saya kalau sebut 25 Nabi ni automatik Adam, Idris, nanti sampai ke 25. Baiklah, kita akan berhenti seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM.
KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton teras di Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa, Ustazah Nurul Nadia dan kawan-kawan saya dari SMKP Taman Petaling. Sebentar tadi video tu sebenarnya hasil daripada Syamimi ya? Syamimi, betul. Terima kasih Syamimi. Bagus, thumbs up, double thumbs up. Okey, baiklah Ustazah, jom kita teruskan. Okey, baiklah Nisa, kita masih lagi dalam aspek yang pertama iaitu batal iman menerusi i'tiqad. Saya kena laju sikit lah ya. Baik. Okey, aspek yang ketiga dalam i'tiqad ini adalah al-ghaibiyat. Al-ghaibiyat bermaksud kita tidak percaya, kita ingkar perkara-perkara gaib. Perkara-perkara gaib ini adalah perkara yang kita tak nampak melalui panca indera dan tidak dapat difikir pun dengan akal. Tapi kita mengetahuinya melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Okay, apa contoh-contoh perkara gaib yang kita ingkar tu? Okey, contohnya kita mengingkari hari kiamat, atau peristiwa yang berlaku di mahsyar. Kita tak percaya. Ataupun kita tak percaya pada syurga dan neraka. Kita juga mungkin boleh ambil satu lagi contoh, kita ingkar, yang simple-simple kan, kita ingkar kewujudan malaikat dan juga jin. Okey, dalam aspek i'tiqad yang terakhir iaitu asy-syariah, iaitu kita tidak percaya ataupun kita ingkar tentang perundangan Islam. Okey, sebagai contohnya kita ingkar rukun iman dan juga rukun iman ataupun rukun Islam. Kita ingkar salah satu pun tak boleh, kita ingkar semua memang lagilah tak boleh kan. Seterusnya kita mengingkari hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti kita Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkan zina, mengharamkan liwat, mengharamkan musahqah, tapi kita menghalalkan dia pula. Itu pun tidak boleh. Kemudian kita beriktikad bahawasanya undang-undang syariah yang berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah ini sudah lapuk, sudah tak boleh pakai pada zaman kini. Itu pun boleh terbatalnya iman kita menerusi aspek syariah. Baiklah, seterusnya kita lihat pula batal iman menerusi aspek perkataan. P yang pertama. Okey, perkataan. Yang ini percakapan yang mengandungi pengakuan kufur atau penafian akidah Islam, ataupun kita mempersendakan hukum hakam Islam. Ini akan batalnya iman kita dikategorikan dalam perkataan. Okay, sebagai contohnya di sini ialah yang pertama, pengakuan kita itu mengandungi mengandungi maksud-maksud ataupun ayat-ayat kufur. Okay, contohnya saya tidak lagi beragama Islam. Ataupun Al-Quran sudah tidak lagi sesuai diamalkan. Ataupun zaman sekarang ni Nisa, sebab kita ini menerusi perkembangan teknologi, mungkin ada seseorang itu dia memuat naikkan status dia, menulis di laman sosial, dia muat naik status katanya aku tidak lagi beragama Islam. Itu pun membatalkan iman. Okay, seterusnya penafian akidah Islam, iaitu dia berkata sebagai contoh, saya tidak percaya adanya malaikat Raqib dan Atid. Kalau Nisa ingat lagi, malaikat Raqib dan Atid adalah malaikat yang yang diperintahkan oleh Allah yang mengawal kiri dan kanan manusia. Okey, seterusnya kita pula kata Rasulullah yang ini Nabi Muhammad SAW pun buat dosa. Sedangkan kita tahu Rasulullah ini adalah bersifat maksum. Bebas daripada melakukan dosa. Okay, seterusnya mempersendakan hukum Islam. Dari aspek perkataan kita mengatakan zaman sekarang ni tidak perlu lagi lah menutup aurat. Itu pun boleh membatalkan iman kita, ataupun kita menghina laungan azan. Baiklah, seterusnya P yang kedua adalah dalam aspek perbuatan. Okay, melakukan perbuatan atau amalan yang jelas menunjukkan kekufuran. Okay, apa perbuatan-perbuatan yang jelas menunjukkan
kita ini kufur kepada Allah. Okey, seterusnya kita tengok yang pertama kita sujud kepada berhala atau makhluk dengan sengaja. Kita sujud ini ada satu perbuatan yang khusus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita sujud kepada benda lain. Sengaja dengan sengaja. Seterusnya meletakkan peralatan agama lain dan memberikan penghormatan kepadanya. Okey, yang ketiga kita melakukan upacara ibadat agama lain. Dan yang keempat, contoh yang keempat, mengoyakkan mushaf Al-Quran atau meletakkan Al-Quran ini di tempat-tempat yang tidak selayaknya. Ini antara contoh, Nisa, kalau anak murid kita boleh memberikan contoh lain yang kita katakan dia selari dengan aspek perbuatan, itu pun akan diterima juga. Okay, seterusnya, Nisa, ini adalah syarat-syarat terbatalnya iman. Okey, ada soalan tak nak tanya sebelum kita teruskan? Ada soalan, kawan-kawan? Tak? Okey, silakan Diana. Ustazah, kalau seseorang tu buat perkara-perkara yang Ustazah cakap tadi, memang batal lah iman seseorang itu. Okey, baiklah, terima kasih Syaurah. Syaurah tanya rakan-rakan di rumah, kalau dia melakukan perkara-perkara yang yang Ustazah sebutkan tadi dari segi aspek i'tiqad, perkataan, perbuatan, adakah ianya terbatal iman seseorang itu? Okey, di sini sesuai dengan slide kita yang seterusnya ini, iaitu Islam juga menggariskan syarat-syarat bagaimana iman itu dikatakan terbatal. Okey, kita tengok yang pertama, seseorang itu mengetahui perkara yang dilakukan membawa dirinya kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia tahu apa yang dilakukan tu kufur ni, tapi dia buat juga. Betul, betul. Sebabnya kalau di sini juga, Nisa, kalau katakan perbuatan dia itu dalam aspek tersembunyi, tapi kalau aspek dilakukan secara terang-terangan, dia sembah apa-apa sesuatu yang tak selayaknya, kita boleh dikatakan sebagai terus terbatal iman dia. Okay, seterusnya, seseorang itu mengingkari perkara asas dalam Islam. Apa perkara-perkara asas dalam Islam? Contohnya, kawan-kawan, ada yang boleh kongsikan perkara-perkara asas. Apakah perkara-perkara asas dalam Islam? Saya boleh keluar? Ya. Rukun iman. Boleh sebut tak salah satu rukun iman, ataupun kawan-kawan nak sebut semua pun bagus? Boleh kongsikan? Adriana? Adriana boleh kongsikan rukun iman? Terkejut Adriana. Okey, Adriana, boleh kita kongsikan salah satu daripada rukun iman? Beriman kepada apa, Adriana? Oh, mic dia tak berfungsi ke? Okey, mungkin si kembar. Okey, ya. Ya, silakan Adriana. Rukun iman ada 6. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab Al-Quran, percaya kepada Rasul, percaya kepada hari kiamat, dan yang terakhir percaya kepada qada dan qadar. Oh, bagi semua. Bagus, Adriana. Okay, terima kasih, Adriana. Terima kasih. Di sini kalau kita tengok kan sifir rukun iman tu sendiri. Kalau 6 tolak 1 sepatutnya 5 kan? Ya. Tapi kalau rukun iman ni kita ingkar 6 tolak 1 kosong. Dah tak boleh dah diselamatkan nanti. Okey, seterusnya yang ketiga, iman boleh terbatal apabila seseorang itu melakukan perkara yang jelas bawa kepada kufur. Itulah yang Ustazah katakan tadi. Kalau di sini mungkin yang pertama itu dia tahu tapi dia melakukan perkara itu yang berlaku itulah tersembunyi. Tapi di sini adalah perkara itu jelas. Sembah sesuatu ataupun mengoyak mushaf itu kan jelas menunjukkan kekufuran. Jadi itu boleh terbatalnya iman. Seterusnya yang keempat adalah melakukan sesuatu perkara dengan sengaja dan pilihan sendiri tanpa sebarang paksaan. Maksudnya kalau kita imbas kembali sirah keluarga Ammar bin Yasir kan, ibunya Sumayyah, wanita pertama ataupun insan pertama yang kita panggil meninggal syahid kerana mempertahankan Islam. Juga bapa kepada Ammar juga syahid kerana mereka bertiga ini adalah di bawah, kalau tak silap Ustazah, di bawah Abu Lahab. Jadi ketika itu mereka ini kan menentang Islam. Jadi Abu Lahab ini meminta Sumayyah, Yasir dan juga Ammar untuk mengatakan bahawasanya Nabi Muhammad itu bukan Rasul dan juga Allah itu bukan Tuhan, bukan satu-satunya Tuhan. Jadi kita tengok pada ketika itu Sumayyah ditombak, Yasir juga mati. Ammar sahaja ketika itu dia menyebut nama lain selain daripada Allah SWT, jadi dia terselamat ketika itu. Dan kita tengok di sini nombor 4 itulah
Amal itu dipaksa, bukan amal sukarela untuk keluarkan dirinya ataupun menyatakan ada Tuhan selain daripada Allah. Okey, seterusnya baiklah. Kita tengok kalau setiap hari ini adalah kalimah syahadah. Betul. Okey, setiap hari kita akan memperbaharui syahadah kita. Dalam solat 5 waktu kita akan sentiasalah mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okay, ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud di mana dalam hadis tersebut berbunyi man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Yang bermaksud di sini sesiapa yang pada akhir kalamnya seseorang itu sempat mengucapkan la ilaha illallah, maka bolehlah dia ataupun dimasukkan dakhalal jannah, masuklah seseorang itu ke dalam syurga. Boleh tak kita nak dengar anak-anak murid kita ini mengucap 2 kalimah syahadah? Kalau ramai-ramai boleh ke Nisa? Boleh. Boleh tak on mic? Semua on mic. Kita sama-sama mengucapkan 2 kalimah syahadah. Anak-anak di rumah juga boleh sama-sama untuk mengucapkan kalimah syahadah. Ya, semua semua mari kita. Okey, 1 2 3. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Alhamdulillah. Okey, terima kasih semua. Terima kasih semua. Baiklah, kita akan bertindak seketika sebelum kita teruskan sesi pembelajaran kita. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Teras di Didik TV KPM, masih bersama saya Nisa, Ustazah Nurul Nadia dan juga kawan-kawan saya dari SMKP Taman Petaling, di mana hari ini kita membincangkan topik perkara yang akan membatalkan iman. Jadi Ustazah, jom kita teruskan. Baiklah Nisa, seterusnya setiap perkara yang kita lakukan sudah semestinya akan mempunyai kesan. Sama ada kesan itu berbentuk negatif atau positif. Tapi apabila kita melakukan kesan ataupun apabila kita melakukan perkara yang membatalkan iman, sudah tentulah kesannya akan negatif. Okay, mari kita tengok kesan yang pertama. Okay, rosak segala amal soleh dan ibadah yang dilakukan. Jika selama ini kita melakukan ibadah, kita melakukan amal soleh, jika kita maksudnya kalau kita melakukan perkara-perkara yang membatalkan iman ini, akan rosaklah segala amal soleh dan ibadah kita. Jadi sia-sialah ya Ustazah. Ya, sebab itulah kita hari-hari perlu berdoa dan memperbaharui syahadah kita supaya kita ini sentiasa iman kita berada di tahap yang maksimum. Seperti bateri Nisa tadi tu. Okey, seterusnya dosa tidak diampunkan oleh Allah. Sebab kita tahu kan dosa, sebesar-besar dosa adalah mensyirikkan Allah. Jadi kalau kita melakukan perkara yang membatalkan iman, maksudnya kita telah menduakan Allah. Jadi dosa kita tu tidak diampunkan oleh Allah. Seterusnya diharam memasuki syurga Allah. Kita tengok tadi pada hadis yang Ustazah baca, jika orang tu sempat mengucapkan kalimah syahadah pada akhir hidupnya, dakhalal jannah, masuk syurga. Tapi kalau kita melakukan perkara-perkara yang membatalkan iman, nanti kita diharamkan untuk memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya, jika kita seorang Muslim, kita telah melakukan perkara-perkara yang membatalkan iman, kita akan hilang hak terhadap harta pusaka. Sebab orang yang telah murtad lah kan, dia tidak dapat mewarisi harta pusaka daripada kaum keluarganya yang Islam. Baiklah, seterusnya ini Nisa. Tadi Nisa dah
berikan nombor kepada rakan-rakan Nisa di belakang, betul tak? Baik, okey. Jadi kita tengok nombor siapa yang kena dan mereka perlulah memberikan cara menjauhi perkara yang membatalkan iman dalam aspek-aspek telah disenaraikan oleh ustazah. Okey, mari kita tengok siapa yang kena. Dah bersedia ke? Dah bersedia semua dengan nombor-nombor Nisa beri tadi? Okey. Okey, baiklah. Kita tengok Okey, nombor 1 adalah aspek ilmu. Nombor 1 tadi Nisa bagi pada Rita Shaliza. Silakan. Bagaimana dapat menjauhi perkara-perkara yang membatalkan iman dalam aspek ilmu, Rita? Kita naklah mendalami ilmu akidah supaya dapat mendalami batas-batas iman dan kufur. Baiklah, kita mendalami ilmu agama. Okey, teruskan Nisa. Okay. Yang kedua adalah aspek kaji. Yang kedua tadi saya bagi pada Adriana. Silakan Adriana. Dari aspek kaji, saya berpendapat saya hendaklah melakukan sesuatu perkara melandaskan Al-Quran dan Sunnah agar amanah saya diterima oleh Allah SWT. Okay, maksudnya Adriana ni dia mengkajilah. Bila dapat suatu ilmu itu dia kaji. Adakah ianya melandaskan Al-Quran dan As-Sunnah? Bagus. Baik, terima kasih. Adriana. Yang ketiga, daripada aspek taubat, kawan kita bernama Syamimi. Silakan Syamimi. Dari aspek taubat, kita hendaklah sentiasa memohon keampunan daripada Allah SWT atas dosa dan kesalahan yang dilakukan. Baiklah, setiap hari kita solatkan Nisa. Betul. Jadi kita berpeluang untuk memohon taubat kepada Allah SWT. Ya, setiap kali kita solat. Yang keempat adalah aspek doa. Tadi saya beri nombor 4 pada Diana Syaurah. Silakan Diana Syaurah. Dari aspek doa, berdoa dan memohon petunjuk pada Allah agar sentiasa istiqamah dalam agama Islam. Ya. Baiklah, kita berdoa kepada Allah agar kita ni ditetapkan keimanan kita. Baik, yang nombor 5 tadi saya berikan kepada kembar kita Adeline dan Azrin. Silakan. Dari segi sahabat, kita semua hendaklah mencari berkawan dengan orang yang soleh agar kita semua dapat membimbing diri kita ke arah yang lebih baik. Oh, Adeline dan Azrin. Adeline yang mewakili kembar. Ya, kedua-duanya. Baik, terima kasih. Yang keenam kita beri pada Fatin Insyirah dari aspek amal. Silakan. Dari aspek amal pula, kita hendaklah melakukan amal soleh yang boleh mengukuhkan keimanan dan keyakinan supaya kita mendapat kejayaan di dunia maupun di akhirat. Baiklah, terima kasih kawan-kawan kita dari SMKP Taman Petaling Jaya. Itu dia, kita dah belajar setakat ini perkara-perkara yang membatalkan iman dari aspek iktikad, perkataan dan perbuatan, dan juga syarat iman itu terbatal. Sesungguhnya Allah itu Maha Mengasihi, Maha Mengampun. Selagi kita bertaubat, insya-Allah akan diterima kita diampunkan dosa-dosa kita, insya-Allah. Baiklah Ustazah, sebenarnya kita telah pun tiba di hujung rancangan. Seronok sangat belajar, tak sedar pun waktu dah berlalu, dan sungguh-sungguh cemburu dengan kita. Jadi mungkin Ustazah boleh berikan sedikit rumusan ataupun kata-kata akhir untuk semua yang menonton. Silakan Ustazah. Okey, baiklah Nisa dan juga penonton sekalian. Kalau kita lihat di dalam slide ini, kata-kata yang saya ambil daripada Syekh Al-Yaqubi, iaitu iman itu seperti pohon, jika tidak disirami dengan amal soleh, amal kebaikan, sedikit demi sedikit ianya akan layu dan mati. Dan Ustazah juga ingin berkongsi kata-kata daripada Imam Hasan Al-Basri, di mana iman ini bukanlah sebagai perhiasan ataupun cita-cita, tetapi iman itu apalah yang teguh dalam hati kita dan kita benarkan dengan amal perbuatan kita. Jadi adalah satu rangkuman hati, perkataan lisan kita ini dan juga perbuatan kita. Betul tu Ustazah, dan kita pun sentiasalah mengingati diri sendiri, mengingati orang sekeliling kita agar sentiasa melakukan perkara-perkara yang menambah dan mengukuhkan keimanan kita. Maklumlah kita manusia tidak lari daripada membuat kesilapan. Sentiasalah memohon ampun, memohon taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap kali kita bersolat dan berdoa supaya iman kita sentiasa ditetapkan pada agamanya, pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustazah Nadia dan kawan-kawan saya dari SMKP Taman Petaling. Terima kasih kerana membantu dalam sesi pembelajaran kita hari ini. Yang di rumah, terima kasih kerana menonton. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di episod akan datang teras di Didik TV KPM. Saya Nisaki. Assalamualaikum. Bye. Nama saya Nadia binti Muhammad Syarif dari SMKP Taman Petaling akan menerangkan konsep beriman dari kisah Ashabul Kahfi.
Tahu tak kawan-kawan, Ashabul Kahfi mengisahkan 7 orang pemuda dan seekor anjing telah melarikan diri ke dalam gua dan telah ditidurkan oleh Allah SWT selama 309 tahun. Kawan-kawan nak tahu tak kisah keimanan Ashabul Kahfi ni ada di dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi ayat 10 hingga ayat 26. Cerita 7 pemuda ini bermula apabila kepercayaan dan keyakinan mereka kepada Allah SWT terus bertahan sehingga kemudiannya sampai ke pengetahuan raja mereka, iaitu Raja Diyagnos, raja yang zalim pada ketika itu. Mereka dengan penuh berani dan bersemangat patah berhujang mempertahankan iman dan mengakui bahawa hanya ada satu Tuhan yang layak disembah, iaitu Allah SWT. Firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 13 yang bermaksud, kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad perihal mereka dengan benar, sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman. Kesimpulannya, 7 pemuda sanggup berkorban dan tidak sama sekali takut kepada raja mereka demi pertahankan keimanan. Didik TV KPM